Assalamualaikum. Hari ini kita akan fokus kepada teknik-teknik atau tools yang lebih advance untuk Clip Studio Paint ni yang kita boleh gunakan untuk membantu melukis comet. Okey. Kita akan masuk pada 3 untuk hari ini, iaitu vector, perspective ruler dengan transform tool. Kita mula dengan vector. Kalau nak mulakan pakai vector ni, first right click, new layer, vector layer. Okey. Layer biasa, layer yang biasa ni, contoh layer ni adalah raster layer. Okey. Tapi kalau kita nak pakai vector layer, kita kena layer spesifik masuk vector layer. Okey, sekarang ni adalah vector layer. Apa beza layer vector dengan raster ni? Perbezaan dia sebenarnya tak perlu tahu sangat detail lah. Secara umumnya raster dia pixel. Okey, raster adalah pixel base, vector adalah vector base ataupun object base. Dari segi aplikasinya, okey, kalau kamu buka vector layer, kamu boleh buka vector tool. Okey, contohnya perbandingan, okey, layer 3 raster layer, layer 2 ni vector layer. Okey, raster layer kamu buat garis lah, garis biasa lah, tak boleh buat apa yang garis tu. Okey, kita boleh gerak. Kalau kita gerak ni, kita gerakkan satu gambar tu, bukan garis saja. Tapi kalau kita buat garis pada vector layer, kita pergi ke object tool, kita akan nampak garis tu adalah satu objek. Okey. Dan kalau kita buat banyak-banyak garis, okey, setiap garisan itu adalah objek sendiri. Okey, berbeza dengan kalau kita buat banyak-banyak garis untuk raster layer ni. Okey. Nampak semuanya adalah satu, tak boleh adjust sikit-sikit. Tapi kalau pakai vector layer, semuanya kita boleh adjust sikit-sikit. So tu antara kelebihan vector layer ni lah. Aplikasinya, kalau kamu nak buat objek-objek yang sangat precise, yang betul-betul memerlukan precision, tepatan, kena tepat. Contohnya kalau kamu nak lukis kereta lah. Okey, lukis kereta. Katakanlah kamu nak adjust sikit. Ni kamu bayangkan ni cara cantik buat sebab saya nak cepat. Kalau buat lambat-lambat kan lama nak tunjuk. Katakanlah kamu nak adjust sini saja. Kamu nak adjust dia besar sikit. Kamu boleh adjust pakai vector layer, kamu tekan lah. Kamu gerakkan nak pusing macam ni ke, nak kecilkan sikit ke. Ada satu tool kat bawah ni kita panggil correct line tool ni. Ni saya panggil vector tool lah. Banyak benda yang kamu boleh buat. Satu, kamu boleh pinch. Maknanya pinch ni macam kamu tarik kat situ. Kamu boleh buat control point. Okay? Control point ni, kat sini ada control point. Kamu boleh gerak point situ, kamu boleh gerak point sini. Esok kita akan, masa live session kita boleh buat banyak lagi contoh. Okay, sebab hari ni banyak cepat-cepatnya video ni. Okay. So, berbayangkan lah, bila kamu nak buat lukisan-lukisan yang detail, yang macam kamu nak ubah sikit-sikit kadang-kadang. Okay, kamu nampak. Kadang-kadang kalau kamu lukis ni macam ni. Tapi kalau kamu nak betul-betul dia bagi cantum, bagi rapat, kamu boleh adjust lah pakai control point tool ni. Adjust sikit-sikit, bagi dia cantik, bagi dia lurus. Lepas tu kamu boleh tukar dia punya width. Maknanya sekarang ni semua width lain-lain kan. Kamu nak fix width, semua nak 4. Okay, kamu gerakkan, semua tu akan jadi 4 pixel je width dia. So ini kelebihan vector tu. Dia vector punya layer, dia macam kamu boleh adjust sikit-sikit tanpa perlu padam. Okay, berbeza dengan pakai raster layer. Ada kelebihan tak vector layer ni? Kalau true vector layer, macam kalau biasa yang pakai Illustrator tu adalah kelemahan dia. Tapi yang ni bukan true vector layer. Yang ni macam, tak apalah, itu kita bincang esok lah, detail. Okay, sekarang kita cerita pasal penggunaan vector layer. Satu vector layer, satu penggunaan. Topik kedua, perspective line. Okay, perspective ruler. Okay, perspective line ni macam kalau kamu nak buat background. Okay, ni saya ambil gambar yang ada jumpa kat internet. Okay, so bila kamu nak lukis background, kamu kena, is very important, ambil kira perspektif lah. So ini bukan tutorial untuk perspektif. Kalau buat tutorial perspektif akan ambil masa berjam. Okay, semua saya cerita, saya ringkas. Ini adalah one point perspektif, di mana kesemua line-line tu akan end at one point center. Okay, so ini kita panggil one point perspective. So dalam Clip Studio ni ada tool yang kita boleh guna untuk memudahkan kita melukis perspektif. Kalau kamu tak nak guna tool ni, apa yang kamu kena buat
adalah kamu kena ambil pembaris, buat line sikit-sikit, buat line sendiri untuk menjadi buat line macam ni lah. Lebih kurang buat line macam ni, cantik-cantik lah. Okay. Kalau kamu nak guna tool yang ada, pergi dekat ruler, perspective ruler. Okay. Add vanishing point. Okay. Kalau kamu dah ada gambar reference, dia senang. Okay. Contohnya kamu tahu sekarang, point dia kat sini. Okay. So, ambil perspective ruler. Saya akan guna railroad ni sebagai dia punya reference. Okay. Buat line tu kasih sama dengan railroad tu. Okay. Nampak tak? Dah sama kan? Okay. Kemudian kamu kena buat satu lagi line. Kasih sama dengan line yang kamu pilih tu. Lebih kurang lah tu kan? Ya. Yeah. Apa dia macam tu? Okay, lagi. Okay, buat satu line. Okay, buat satu lagi line. Okay. Nampak. Okay, dua line. Okay. Di mana dua line tu bergabung, dia akan automatic create satu ruler untuk kita yang akan ada kat sini. Ini kita panggil dia punya vanishing point. Okay. Itu tempat dia kan. Okay. Betul kalau kamu guna selection tool, kamu boleh adjust sikit-sikit. Betul kalau kamu nak vanishing point tu tinggi sikit. Kamu boleh adjust sikit-sikit lah. Bila kamu dah ada ruler ni, so setiap line yang kamu buat satu layer baru untuk line. Okay. Setiap line yang kamu buat, dia akan ikut apa nama ruler tu. Rendahkan sikit. Okay. Dia akan ikut ruler tu. Nampak? Saya buat dia sama ada ke atas boleh, straight. Sebab ada ruler kat atas ni. Buat horizontal boleh, ikut horizontal line ni. Tapi kalau kita sengit sikit je, dia akan ikut ruler line tu. Nampak tak? Ikut. So senang. Setiap line kita buat, dia akan terus ikut line tu. So dengan adanya ruler, perspektif ruler ni, kamu nak kawal perspektif sangat senang. Ikut je. So kamu boleh bayangkan kalau tak ada gambar reference pun, nak kawal perspektif sangat senang guna perspektif line ni. Okay. Horizontal boleh buat, tak ada masalah. Kalau kamu nak adjust sikit, kalau sebab ni horizontal dia sengit sikit kan. Ni kamu nak adjust kasih horizontal tu cantik sikit kan. Pakai object tool, adjust lah. Kasih cari yang line biru tu punya, line biru tu yang cross kecil ni. Okay. Adjust kasih dia horizontal betul-betul. Okay. Horizontal betul-betul. Bawah horizontal line dia jadi cantik dia. Okay. So ini amat berguna kalau nak buat bangunan. Okay. Bangunan yang kau perspektif. Dia akan ikut perspektif tu secara strict lah. Dia akan strictly ikut perspektif tu. So senang buat. Lepas tu buat pintu rumah ke, apa tu nak buat ni tingkap dia ke. So tu perspektif ruler. So kamu boleh main lah dengan perspektif ruler ni nak membantu kamu melukis perspektif yang tepat. Okay. Kamu boleh buat 1 point, kamu boleh buat 2 point perspektif. Itu lagi advance tu kita boleh buat tutorial pada hari esok. Masa last session nanti. Kemudian last tadi apa? Last tadi adalah transform tool. Okay. Katakanlah kamu transform tool ni ada banyak aplikasi lah. Okay. Aplikasi yang paling basic macam kamu nak buat apa gambar ni lah. Okay. Kamu ada gambar, kamu boleh edit, transform. Ini ada transformation. Paling simple, scale up, scale down ni lah. Okay. Besarkan, kecilkan. Okay. Kamu boleh rotate gambar tu. Okay. Kemudian dia ada free transform, di mana kamu boleh buat macam ni. Okay. Dia macam tu. Kemudian dia ada lagi detail, mesh transformation. Tadi 4 point je free transform, ni dah ada dalam 16 point rasanya. Okay. Kamu boleh bulat-bulat macam ni. Apa aplikasi benda ni? Yang antara aplikasinya banyak lah. Bantu pada kreativiti kamu. Antara aplikasi yang kamu boleh lakukan, yang saya pernah buat, contohnya nak buat gambar atas kertas yang kedut sikit. Kejap Saya okay. Ni gambar ambil internet je sebab nak cepat. Okay. Kalau saya ada satu kad. Saya reka kad tu dalam bentuk flat lah. Tak nak. Biasa kalau nak reka dalam bentuk double kedut tu susah sikit. Kita reka dalam bentuk flat dulu. Okay, ni birthday card. Lepas tu dia punya kad tu sendiri, kertas tu sendiri, dia dalam format kita tu dia mungkin berayun, ada tak betul sangat kan. So kita boleh pakai transform tool, masuk gambar ni ke dalam ni. So bergantung kepada kompleksiti gambar tu. Kalau macam ni kena guna mesh transformation lah. Okay. Gerakkan saja semua bucu-bucu tu kepada kertas.
So selalunya kalau boleh buat gambar asal tu lagi besar lah daripada kertas yang last tu, supaya gambar tak kabur nanti. Kalau gambar kecil, kalau kamu besarkan dia akan jadi pixelated. Okay. Lepas tu ni adjust lah sikit-sikit, kasih nampak macam, kasih dia tak terlalu obvious sangat dia punya tu, dia punya kekaburan tu. Adjust sikit-sikit. Okay, yang penting masukkan je bucu-bucu ni kepada kertas tu. Okay. Kalau terlebih sikit tak apa, tak ada masalah. Nanti boleh padam je. Yang penting kat dalam ni tak ada nampak pelik sangat. Okay, ingat kertas tu dia melengkung macam ni kan. So kalau boleh dalam ni pun buat melengkung, seolah-olah melengkung ke dalam juga. Okay. Dah rasa macam dah puas hati. Okay. Okay, nampak dia macam dah okey sikit. Lepas tu kalau dia yang terlebih tu padam lah. Sekejap, kecilkan sikit padam. Padam yang terlebih tu. Lepas tu yang sikit-sikit tu boleh ambil blend tool ni, fingertip ni, dia tarik sikit colour tu. Kasih dia penuhkan border-border tu. Kalau ada orang baca, dia tengok lukisan kamu detail, dia akan nampak lah ada pelik sikit. Tapi kalau kad ni kecil, especially kalau kad ni kecil je daripada comic kamu, dia takkan nampak sangat. Tak ada masalah. Nampak tak? So kalau ni saya buat cepat lah, tapi kalau kamu boleh bayangkan, kalau kamu ambil masa detail, adjust dengan lebih detail, dia akan jadi lagi cantik, lagi masuk dengan kertas tu punya band kertas tu. So ni satu kegunaan yang boleh guna, yang saya biasa guna lah. Kalau ada orang pegang kertas, saya lukis elok-elok dia punya gambar, atau type elok-elok. Kalau dia ada teks, type elok-elok situ. Okay, lepas tu saya pakai transform tool, masukkan dalam kertas tu. Satu teknik yang best tu ya. Satu lagi yang biasa guna transform tool ni kalau nak buat macam tingkap atau bangunan. Okey, kata balik pada kita perspektif tadi. Okey, bila kita buat bangunan perspektif, okey, buat bangunan baru yang besar sikit. Okey. Mungkin antara yang kamu nak buat dia punya dinding bangunan tu ada brick macam batu-bata. Okey. Kalau kamu nak lukis manually boleh buat satu-satu macam ni. Okey, pakai perspective ruler tu. Buat line tu elok-elok, lepas tu buat break elok-elok satu. Okey. Tapi rasa kamu boleh bayangkan agak leceh lah kan. Especially nak maintain setiap tu kata cantik. Sebenarnya ada teknik dia. Rasa kalau orang yang melukis tradisional ada teknik yang boleh buat. Macam kamu buat X, X, X punya teknik. Ya, itu tutorial lain lah. Tapi kalau kita nak guna transform tool untuk membantu melukis corak yang dah distorted dengan perspektif ni pun boleh. Okay. So saya ada satu layout, satu layer batu-bata. Okay. Satu corak batu-bata yang dah ada. Alright. So apa yang saya akan buat, ambil corak batu-bata ni, transform. Okay, sebab bentuk dia ni bentuk geometri, so tak payah pakai mesh lah. Pakai free transform je. Okay, sebab dia semua bucu tajam kan. Alright. Sama macam tadi, ambil bucu tu, lekatkan kat bucu dia. Ambil bucu yang hujung ni, letak je dekat bucu tu. Just sikit-sikit lah. Sebab biasa hujung-hujung ni kadang-kadang dia tak repeat sangat. Patut adjust dari segi size dia, kamu nak besar mana. Kalau kamu nak kecilkan sikit, ni pun rasa besar sangat. Patutnya kecilkan lagi tadi awal-awal. Mungkin agak kecil sikit. Patut yang ni buat satu lagi nanti. Yang ni okey sikit kot untuk masa ni. Sekadar nak menunjukkan teknik sahaja. Kalau nak lagi cantik, ambil corak lagi cantik buat elok lah. Ni nak menunjukkan teknik je. Lepas tu padam terlebih tadi lah. Dan seterusnya lah. Kalau nak buat lagi, boleh ulang balik benda sama. Buat lagi lah. Untuk baki-baki dia, size dia semua. Dan ni corak bata yang satu. Kalau ambil cari corak bata yang bertindih zigzag tu, dapat dah corak yang macam tu yang kamu boleh pakai transform tool tu. Okay. So nampak tak kamu dah boleh ni. So satu lagi cara, macam kamu ada tingkap. So saya dah buat satu tingkap tu. Okay. So ambil tingkap ni. Okay. Biasanya rumah nak 2-3 tingkap kan. Okay. So first saya akan buat, saya akan layer. Layer 9 layer tingkap, saya akan duplicate. Sebab nak bagi ada 2-3 tingkap. Okay. Untuk gerakkan tu lagi sikit. Alright. 2 tingkap cukup lah. Okay. Kita akan gabungkan dua-dua ni. Kat layer ni, klik dua-dua layer tu. Tekan shift, klik layer satu lagi. Right click.
merge selected layer. Kita gabungkan dua layer jadi satu. So sekarang dua layer ni adalah satu benda. Dua tingkat ni satu layer je. Kemudian ambil edit tool. Sekejap buka balik pembaris tadi. Okay. Ambil edit tool. Transform. Free transform juga macam tadi. Sekejap, salah layer. Layer 9. Okay. Free transform. Alright. Okay. Lepas tu ikut perspektif dia. Okay. Kalau ni horizontal line, kita biar horizontal lah. Okay. So sini biar kat sini tak apa. Yang kita kawal kat sini. Kecil kan. Kawal lah perspektif line ni. Kalau nak betul-betul tepat, buatlah satu line sketch line kat sini. Nak tengok mana dia berhenti supaya tepat dengan horizontal, dengan vanishing point tu. Okay. Nampak tak? So kamu boleh bayangkan lah, kalau ada 3-4 tingkat sampai 6 tingkat sini boleh buat. Kalau ada 6 corak-corak yang berterusan, boleh pakai transform tu juga untuk ikut perspektif tu. Okay, so ni sekadar nak menunjukkan kamu banyak benda kamu boleh buat. Kalau ada apa-apa soalan, boleh tanya esok. Nak lagi banyak tips, nak lagi contoh ke, saya kita boleh bagi yang lagi detail lah pada hari esok masa live session tu. So cukup untuk hari ni. Transform tool, vector tool dengan perspective ruler ni. So ni banyak membantu lah. Untuk membantu. So banyak lagi tool. InsyaAllah kita boleh bincang hari esok kalau ada masa. Itu saja. Assalamualaikum.